各位主所爱的线上的同龄弟兄姐妹、同工们、亲戚朋友，大家平安。Salam sejahtera ingin saya ucapkan kepada saudara-saudari, kawan-kawan terhormat dan juga saudara mara yang di atas talian. 首先我们一起低头默祷。 Mari kita sama-sama bersiap sedia dan doa dalam hati. Amen。奉主耶稣基督圣名开始今天早上的安息日聚会。 Dalam nama Tuhan Yesus kita memulakan kebaktian Sabat sebelah pagi. 首先我们来唱赞美诗第16首。 Mula-mula kita puji Tuhan nyanyi kidung rohani bilangan 16. 16首 Bilangan 16. 敬拜天地主宰。 感谢神的带领，我们这个安息日大家仍然有生命跟平安来参加安息日的线上的聚会。 Kita syukur puji Tuhan kerana pada Sabat ini kita berpeluang dan mempunyai kesempatan untuk menghadirkan diri dalam kebaktian Sabat pagi ini di atas talian. 那我们现在一同祷告来向神献上我们的感恩。 Seterusnya kita akan panjatkan doa untuk mengucapkan kesyukuran. 来求神带领祝福我们早上的安息日聚会。 Dan kita mohon kiranya Tuhan memberkati kebaktian kita pagi ini. 我们同心合意的跪下祷告。 Sehati sujud berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。
们现在奉主耶稣圣名，依靠圣灵的带领，一起来学习神的话。 Dalam nama Tuhan Yesus dengan bersandarkan kuasa Roh Kuduslah, mari kita sama-sama mengkaji sebahagian firman Tuhan. 今天早上跟大家来分享，在圣殿在家中来敬拜神。 Pagi ini kita berkongsi dan memotivasikan tajuk beribadah dalam bait dan rumah. 在这个病毒疫情的期间呢， Dalam masa penularan wabak ini, 我们的教会也经历到了一种信仰崇拜模式的改变。 maka gereja kita telah berdepan dengan suatu perubahan di mana corak ibadah kita telah berubah. 会堂集体的崇拜呢，变成家庭聚会或者是家庭祭坛。 Di mana daripada kebaktian berkumpulan dalam aula gereja itu, kita telah berubah kepada kebaktian dalam keluarga. 我们把讲台搬到家里。 Mimbar penyampaian khotbah itu telah kita pindahkan ke dalam rumah. 客厅变成小会堂。 Ruang tamu kita menjadi aula gereja yang mini, yang kecil. 其实我们信仰也面对一种新的挑战。 Sebenarnya, kepercayaan setiap kita juga sedang berdepan dengan suatu cabaran yang baru. 假如是一个大家庭的话， Sekiranya kita mempunyai sebuah keluarga yang agak besar, 至少还有一种集体崇拜的氛围。 sekurang-kurangnya kita masih lagi ada dapat rasa kebaktian berkumpulan di situ. 但是如果是小家庭的话，这个会感受到一种很大的一种改变。 Tetapi bagi keluarga-keluarga yang lebih kecil, dapatlah mereka rasakan perubahan ini lebih ketara. 比如说一些新婚夫妇还没有小孩， Misalnya, bagi pasangan yang baru saja bernikah dan belum lagi beranak, 也或者是独自居住的单身汉，或者是一些孤儿寡妇。 ataupun bagi pemercaya yang bujang yang belum berkahwin, ataupun bagi yatim piatu dan juga janda-janda. 会堂的聚会变成线上面对电脑荧幕的一种聚会。 Sebenarnya kebaktian dalam keluarga itu kemudiannya telah menjadi kebaktian di atas talian di mana kita memerlukan internet dan juga komputer. 会感受到一种失去临场的那种感觉。 Dengan itu, kita akan mempunyai satu perasaan seperti kehilangan ataupun rasa kosong. 对于那些已经失去老伴的老人呐， Bagi golongan-golongan yang lebih senior, bagi mereka yang kehilangan teman hidupnya, 以至于那些居住在偏僻地区的信徒begitu juga bagi pemercaya kita yang diam di tempat yang lebih terpencil, 就是没有办法上网的信徒， di mana pemercaya yang tidak ada keupayaan untuk melayari internet, 他们顶多可以自己读经、 dan mereka hanya dapat membaca Alkitab sendiri, 唱诗祷告， dan mereka sendiri menyanyi kidung dan berdoa, 没有机会听到道理， dan tidak ada peluang untuk mendengar khotbah. 所以他们已经面对一种属灵的饥荒的比较严峻的考验。 Dengan itu, merekalah yang sedang berhadapan dengan kelaparan dari segi rohani. 所以其实我们是从一个集体崇拜呢，改变成为个人崇拜，或者是一个家庭小单位的一种崇拜的方式。 Dengan itu, setiap kita sedang menjalani satu perubahan daripada kebaktian berkumpulan itu sehingga menjadi kebaktian yang lebih kecil himpunannya seperti keluarga ataupun secara individu. 其实如果我们思考圣经中以色列人崇拜的方式也是不断的经历改变。 Jikalau kita mengkaji kehidupan dan juga corak beribadah bagi orang-orang Israel dalam Alkitab, kita juga mendapati mereka juga melalui perubahan. 比如说在上古洪水时代一直到族长的时代， Dan daripada zaman air bah sampailah 族长 nomad dan sampailah kepada kehidupan nomad. 选民崇拜的模式呢是由家长献祭，带领家人向神敬拜。 Oleh itu, corak beribadah bagi mereka waktu itu ialah tuan rumah yang menjalankan persembahan
korban dan kemudian seisi keluarganya akan mengikutinya. 比如说挪亚自己献祭 Misalnya dalam zaman Nuh, dialah yang menjalankan persembahan korban. 亚伯拉罕以撒、雅各他们也献祭 Begitu juga dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 约伯他也献祭 Ayub juga menjalankan persembahan korban. 虽然那个时候没有祭司，但是家长就扮演祭司的角色，带领全家人的信仰。 Waktu itu mereka tidak mempunyai imam, oleh itu mereka memegang kerja sebagai imam dan menjalankan kerja persembahan itu. 那以色列人出埃及第3个月到了西乃山呢， Apabila bulan ketiga orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai ke pergunungan Sinai. 那神就摩西跟以色列人建造会幕。 Maka Allah meminta supaya Musa mendirikan kemah pertemuan untuk umatnya. 那从会幕时代开始呢，他们犹太人就开始集体的敬拜神。 Semenjak mulainya kemah pertemuan itu didirikan, maka umat Israel telah boleh menjalankan beribadah secara berkumpulan. 那么这个会幕呢，也成为了一个中央圣所。 Dan kemah pertemuan itu dijadikan satu tempat pusat pertemuan mereka. 那后来他们长期的就以这个会幕作为这个崇拜的中心 Dan di kemudian hari, mereka menjadikan kemah pertemuan itu tempat beribadah mereka. 当他们进入迦南地之后， Dan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, 他们开始分地。 mulailah mereka membahagi-bahagikan tempat. 那利未人他们没有自己的产业。 Orang-orang Levi tidak mempunyai harta sendiri. 那后来呢，也这个以色列人呢，各个支派也特别安排，就选了48个城市给利未人居住。 Disebabkan orang-orang Levi tidak mempunyai harta pusaka, maka umat Israel telah membahagikan 48 tempat supaya diduduki oleh orang-orang Levi. 其中有13个祭司城 Dengan itu ada 13 di antaranya ialah kota imam. 那这个会幕在什么地方？就是他们的中央圣所。 Di manakah kemah pertemuan itu didirikan? Tempat itu akan dijadikan pusat diam mereka. 比如说这个会幕，他们曾经设立在示罗， Misalnya, kemah pertemuan ini pernah mereka dirikan di Silo 后来也曾经搬到挪伯 dan kemudian dipindah ke Nob. 然后又搬到基变 Dan kemudian dipindahkan lagi ke Gibeon. 那会幕在什么地方就成为他们的中央圣所。 Di manakah tempat mereka mendirikan kemah pertemuan itu merupakan pusat persembahan mereka. 那到了这个圣殿时期 Dan sampailah kepada zaman Bait Suci. 那所罗门王呢，建造了圣殿之后， Setelah Raja Salomo mendirikan Bait Suci, 圣殿就取代了这个会幕， maka Bait Suci telah mengambil ahli kemah pertemuan, 成为中央圣所。 dijadikan tempat persembahan mereka. 但是在于耶路撒冷圣殿以外的那些犹太人 Bagi orang-orang Yahudi yang berada di luar tanah Yahuda, 他们也不可能说每个安息日到圣殿来崇拜守安息日。 tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke tempat yang ada bait suci untuk mengkuduskan ibadah. 但是神很公平 Tetapi Allah sangat adil. 老早呢就分配了13个祭司城给他们， Awal-awal lagi telah dia menyediakan 13 kota imam untuk mereka. 他们可以在最靠近自己居住的地方到祭司城来献祭守安息。 Di mana mereka dapat mengkuduskan hari Sabat dan juga menjalankan persembahan korban dengan pergi ke tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. 那后来从历史中我们看到以色列因为信仰的堕落， Dan dari sejarah kita dapati kepercayaan orang Israel mulai merosot 他们国家灭亡， ketika mereka mengalami kehilangan negara, 这个圣殿呢也被摧毁了。 maka bait suci telah pun dimusnahkan. 那么以色列人被掳到巴比伦，他们没有圣殿，没有聚会的地方。 Kemudian orang-orang Israel telah ditawan ke kota Babel untuk diperbudakkan sehingga tidak lagi mempunyai tempat pertemuan ibadah. 他们很想弹琴唱诗来敬拜神。 Mereka ingin sekali untuk
memetik, kecampi, menyanyi kidung dan juga memuji Tuhan. 但是他们太惭愧了，怎么可以在外邦人的地方来这样做呢？ Dan mereka rasa tidak layak untuk melakukan persembahan ini di tempat orang asing. 那个时候他们才忏悔，当初为什么有圣殿的时候不好好经营信仰？ Dan waktu itulah mereka mulai rasa kesal kerana mengapa waktu dahulu mereka tidak menjalankan persembahan dengan baik. 后来我们看到神依然怜悯他的百姓。 Dan kita dapati pada hari kemudiannya Allah juga merahmati umatnya. 神在巴比伦那边兴起了，被掳之民当中兴起了神的先知以西结。 Maka di kota Babel, iaitu tempat orang Israel diperbudakkan, Tuhan telah mendirikan Nabi Yehezkiel. 所以当神要向百姓说话的时候，就透过先知对他们说话。 Iaitu apabila Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya, maka nabilah yang akan digunakan oleh Allah. 所以当时我们看到以色列的长老以色列人他们就来聚集在这个先知的家中，然后想要听一听耶和华神有没有什么话对他们说。 Dengan itu para tua-tua orang-orang Israel itu mereka akan pergi berkumpul di rumah nabi-nabi untuk mendengar apakah yang ingin disampaikan oleh Allah kepada mereka. 那从以西结先知家中的那个聚集，后来慢慢的就发展成为犹太教的会堂。 Pertemuan di rumah Nabi Yehezkiel itu kemudiannya telah berkembang dan menjadi pusat beribadah bagi umat Israel. 所以在主耶稣的时代，第四纪的时候， Sampailah abad yang keempat zaman Tuhan Yesus, 在地中海的沿海一带， di tempat Mediterranean, 或者是在当时的以色列的范围之内，有很多的犹太教的会堂。 ataupun di tempat yang lebih berdekatan dengan Yerusalem ada banyak sekali bait suci didirikan. 那以后呢，以色列人他们不管到什么地方搬到什么地方、什么国家，他们会建造自己的会堂。 Dan bagi orang-orang Israel, tidak kira ke mana mereka pergi, ke luar negeri ataupun tempat sendiri, asalkan mereka pergi ke suatu tempat, akan mereka mendirikan sebuah gereja ataupun bait suci. 虽然所罗巴伯曾经第二次的建造这个圣殿， Biarpun bait suci telah pun pernah didirikan oleh Zerubabel, 但是后来我们也看到以色列人因为拒绝耶稣为他们的弥赛亚，把耶稣钉死在十字架上。 Dan kemudian kita dapati orang-orang Israel menolak Tuhan sebagai Mesiasnya dan kemudian menyalibkan Tuhan. 结果呢，神的审判再次临到他们， Kemudian datanglah pukulan Tuhan terhadap mereka. 第二次失去这个圣殿。 Kali kedua mereka kehilangan bait suci. 2000年来，他们一直想重建圣殿，到现在没有办法。 Dalam masa 2000 tahun ini mereka asyik ingin mendirikan bait suci tetapi tidak berjaya. 那么这个是以色列人他们经历这个他们崇拜、他们敬拜神的一个地方还有模式。 Dan ini merupakan sejarah ataupun pengalaman bagi orang-orang Israel bagaimana mereka mengalami perubahan dari segi menyembah kepada Tuhan. 那我们再回想使徒教会敬拜神的模式。 Dan jikalau kita meninjau lagi corak beribadah bagi zaman Rasul, 在五旬节圣灵降临之后， setelah Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, 那么使徒们他们每天聚会，问题是在哪里聚会？ dicatatkan bahawa murid-murid senantiasa berhimpun, tetapi di manakah mereka berhimpun? 首先我们来看使徒行传的第2章。 Mari kita rujuk kepada Kisah Para Rasul pasal 2. 使徒行传的第2章， Kisah Para Rasul pasal 2, 我们看46节。 kita baca ayat 46. 使徒行传第2章的46节， Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. 他们天天同心合意，恒切的在店里，并在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。我们注意这里说，五旬节圣灵降临教会成立之后， Di sini memberitahu setelah pada hari Pentakosta dan Roh Kudus diturunkan, 这3000多人的信徒 maka di sini ada pepercaya yang lebih kurang 3,000 orang. 他们是每天聚会的。 Mereka berhimpun bersama-sama tiap-tiap hari. 首先在家里天天
在店里每天聚会， Mereka berhimpun tiap-tiap hari dalam bait Allah. 然后在家中擘饼， Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. 是一种这个擘饼是一种团契的聚会方式。 Memecahkan roti di rumah masing-masing menunjukkan jenis kehidupan yang berkumpulan untuk menyembah. 所以他们同心合意的每天在圣殿在家中拜神。 Mereka menyembah kepada Tuhan dengan satu hati tiap-tiap hari dan secara bergilir-gilir. 所以我们看第5章的42节 Kita baca lagi pasal 5 ayat 42. 5章42节， Pasal 5 ayat 42. 他们就每日在店里在家里不住地教训人，传耶稣是基督。那这里再次的重复， Dan di sini mengulangi, 他们每天在圣殿里面，然后在家里不住的教训人，然后在圣殿在家里传福音。 bahawa setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan juga di rumah-rumah masing-masing. 所以信仰的活动是双轨制的、双线式的。 Oleh itu, corak pengajaran kerohanian kita haruslah dari dua landasan. 他们分别在圣殿敬拜神，也在家里每天都聚会。 Di mana mereka berkumpul bersama-sama di bait Allah, mereka juga berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing. 所以使徒教会我们就说，教会一诞生就是很完美的。 Dan boleh dikatakan zaman Rasul ini sebaik saja bait suci didirikan, mereka mempunyai corak kerohanian yang sangat sempurna. 信徒是热心到每天聚会的。 Di mana pemercayanya iman mereka itu baik sehingga berkumpul tiap-tiap hari. 但是很快的，他们信仰就被逼迫。 Dan tidak dengan cepat sekali mereka mengalami penganiayaan. 比如说你看第4章的话， Jikalau kita baca pasal 4, 那公会就开始来抓人了。 mulailah agama itu, kepala agama itu datang untuk menangkap mereka. 第5章他们也被逼迫了。 Pasal 5, mulailah mereka dianiaya, 被恐吓、被打了。 mereka ditindas dan dipukul. 然后被下在监里。 Kemudian juga diturunkan ke dalam penjara. 天使来， Kemudian datang malaikat 把他们从监狱里面领出来。 dan telah menuntun mereka menyelamatkan mereka dari penjara. 然后5章20节说，吩咐他们要回到圣殿里面，把生命的道讲给百姓听。 Di pasal 5 ayat 20 kata malaikat kepada mereka, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. 那第5章42节是最后一次提到使徒教会的信徒在圣殿聚会。 Pasal 5 ayat 42 merupakan kali yang terakhir mencatatkan bahawa umat Tuhan berkumpul dalam bait Allah. 因为第6章在耶路撒冷开始发生信仰的大逼迫。 Kerana mulai fasa 6 berlakunya penganiayaan kepercayaan di Yerusalem. 首先是司提反被捉拿。 Mula-mula Stefanuslah yang telah ditangkap. 第7章记载司提反殉道。 Pasal 7 mencatatkan bahawa Stefanus telah mati syahid. 被石头打死。 Dia telah dipukul batu sampai mati. 所以第8章信徒就分散到各地。 Pasal 8, mulailah pemercaya berselerak ke tempat yang lain. 他们从这个时候开始就失去了在圣殿聚会的权利。 Dan mulai saat ini mereka kehilangan iaitu peluang untuk berkumpul dalam bait Allah. 后来我们看到使徒保罗曾经有一次到圣殿里面去还愿了。 Ada suatu kali ketika kita dapati Rasul Paulus pergi membayar nazarnya di bait suci. 神的使徒在圣殿里面被捉。 Di waktu itu umat Tuhan ataupun Rasul Tuhan telah ditangkap dalam bait suci. 那后来这个使徒教会他们聚会的方式又转型。 Dan waktu itu mulailah corak beribadah umat Israel itu mengalami perubahan. 我们来看哥林多前书 Kita rujuk kepada 1 Korintus 16章19节。 pasal 16 ayat 19. 哥林多前书16章19节。 1 Korintus pasal 16 ayat 19. 亚细亚的众教会问你们安，雅居拉和百基拉，并在他们家里的教会，因主多多地问你们安。那这里记载说，保罗提到雅居拉跟百基拉，并
雅居拉呢，这对夫妻，他们的家就是教会，教会在他们的家。 Di sini mencatatkan bahawa ada dua sepasang suami isteri iaitu Aquila dan Prisca, dan rumah mereka telah dijadikan jemaat iaitu tempat berhimpun untuk umat-umat pilihan. 我们可以再看一节经文， Kita lihat lagi satu ayat. 我们再请看哥罗西书第4章 Kita baca kitab Kolose pasal 4, 第15节， pasal 4 ayat 15. 第15节 Ayat 15. 请问老底家的弟兄和宁法，并他家里的教会安。那保罗写信给哥罗西的教会， Ketika Paulus mengutuskan surat kepada jemaat di Kolose, 那哥罗西的教会在哪里呢？ di manakah letaknya gereja Kolose? 在一个姐妹叫宁法的家里啊。 Di rumah seorang saudari yang bernama Nimfa. 所以使徒教会后来变成什么？家中的教会。 Oleh itu gereja dalam zaman Rasul kemudiannya berubah menjadi pertemuan dalam keluarga. 从真理的角度来说，我们教会跟使徒教会一模一样，我们复兴了使徒教会。 Jikalau kita meninjau dari sudut pengajaran ini, kita dapati gereja kita seumpama gereja zaman 我 Rasul. 们领受了同样的圣灵。 Kita membaikpulihkan gereja Rasul dan kita menerima Roh Kudus. 但是100年来，我们这所教会跟使徒教会崇拜方式有一点不一样的，就是我们有教堂，他们没有。 Dan satu tempat yang berbeza di antara kita dengan zaman Rasul ratus tahun itu ialah kita mempunyai aula gereja tetapi mereka tiada. 使徒教会从来没有盖过一间会堂。 Dalam zaman Rasul mereka belum pernah mendirikan satu buah pun gereja. 在这方面我们的福气比较大了。 Dari segi ini nampaknya kita lebih berbahagia. 我们沙巴就有不少上百万的会堂。 Dan di dalam gereja di negeri Sabah saja kita ada banyak sekali gereja-gereja. 那我们因为有教堂，我们可以有更大规模的集体的崇拜。 Disebabkan kita mempunyai bangunan aula gereja, dengan itu dapatlah kita menjalankan perhimpunan secara berkumpulan. 但是100年来，我们经历100年的这个集体崇拜的信仰之后， Dan setelah kita mempunyai pengalaman 100 tahun dalam kerohanian kita ini, 那现在突然间面对这个病毒的疫情， tetapi tiba-tiba kita berdepan dengan pandemik yang menular ini. 突然间我们就面对这个政府的行动管制， Dan tiba-tiba kita mematuhi perintah pergerakan kawalan ini. 我们这时间没有机会到教堂去敬拜神。 Dan kita sama sekali tidak berpeluang untuk pergi menyembah kepada Tuhan dalam gereja. 我们信仰马上转型，回到我感觉上就变成什么？变成使徒教会。 Kepercayaan kita mulai berubah dan berubah menjadi seperti dalam zaman 你 Rasul. 现在到各地方教会看教堂的话都是空的， Jikalau 教会变成家中的教会。 kita melihat gereja-gereja sekarang, semuanya adalah yang kosong, pintunya ditutup, dan gereja itu telah berpindah kepada rumah pemercaya. 其实这个时候我们要回想我们的信仰，要回到圣经 Dengan itu, 的最原始的那个方式。 dan saya rasa bahawa kepercayaan kita juga haruslah kembali kepada yang paling semula. 回到圣经里面最单纯最原始的崇拜方式。 Kita kembali kepada cara ibadah yang paling naif dan yang paling murni yang dicatatkan dalam Alkitab. 其实这不是什么新的观念，这是回到基础。 Ia bukannya satu konsep yang baru, tetapi kita kembali kepada yang pada mulanya. 我们是因为面对病毒，所以回到家里。 Kita ini harus diam di rumah kerana pandemik yang menular ini. 以色列是因为被赶出圣殿了， Tetapi mereka ini 当时的使徒教会是被赶出圣殿了。 bagi umat zaman Rasul mereka dihalau daripada bait suci. 那被赶出圣殿，当时有一个意义，就是被犹太教除名的意思。 Ada satu makna yang tertentu jikalau dihalau dari bait suci ialah nama mereka telah dipecat dari gereja. 所以约翰福音书记载有一个瞎子，耶稣叫他眼睛得开。 Oleh itu dalam Injil Yohanes mencatatkan Tuhan Yesus memperbaiki mata seorang yang 他 buta. 相信耶稣，承认耶稣是弥赛亚。 Dia percaya dan mengakui bahawa Tuhan Yesuslah Mesias. 结果呢，这个瞎子被赶出会堂。
Dan kemudian orang buta ini telah dihalau dari bait suci. 这个意思就是被犹太教除名了。 Ini bererti dia telah pun dipecat namanya dari agama Yahuda. 那以色列人，我们说这个使徒教会， Dan tentang zaman Rasul ini, 在没有圣殿的日子， pada hari-hari yang tidak ada bait suci, 他们还是持守信仰， mereka masih lagi dapat memelihara kepercayaan 福音还 mereka. 是传开， Injil tersebar keluar, 甚至传到当时的地极， sampailah dapat disebar sampai ke ujung bumi. 完成他们时代性的使命。 Dan mereka telah pun melakukan amanat waktu itu. 所以今天我们回到这个家中教会的模式，我们要来思考。 Dan bagi kita yang sekarang ini kembali kepada pertemuan ibadah di rumah, haruslah kita renungkan 我们可以怎么样来强化信仰？ bagaimanakah dapat kita memperkukuhkan ataupun memperkuatkan lagi kepercayaan. 我想我们要回到族长时代跟律法时代的那个家庭祭坛时期。 Dan kita harus kembali kepada yaitu zaman mesbah keluarga pada zaman Nobat dan juga zaman Rasul dahulu. 当时是族长时期到律法时期真正带领家人信仰的是家长。 Dalam zaman ahli Taurat itu, mereka yang mengetuai perhimpunan itu ialah ketua rumah. 到了律法时代，虽然有中央圣所， Sampailah kepada zaman 律法时期， kepada zaman hukum Taurat, biarpun mereka mempunyai pusat perhimpunan, 但是律法中里面要求做家长的一家之主要带领家人的信仰。 dengan itu permintaan dalam hukum Taurat ialah yang menjadi ketua rumah ataupun ketua rumah itu harus mengetuai keluarganya. 而且律法是针对家长来说话的。 Oleh itu hukum Taurat itu adalah untuk kepala keluarganya. 神在颁布律法的时候， Ketika Tuhan membentangkan hukum Taurat, 是针对家长来说话的。 ditujukan kepada ketua-ketua keluarga. 我们看申命记， Kita rujuk kepada kitab Imamat, 申命记第11章第2节， pasal 1 ayat 2. Ulangan Maaf, kita rujuk kitab Ulangan, 11章的第2节， pasal 11 ayat 2. 申命记第11章第2节。 Kitab Ulangan pasal 11 ayat 2. 你们今日当知道，我本不是和你们的儿女说话，因为他们不知道，也没有看见耶和华你们神的管教、威严、大能的手和伸出来的膀臂。那我们看这一段经文谈到说，摩西他们经历了40年的旷野路之后， Di sini kita telah mencatatkan setelah Musa dan juga umat Tuhan mengalami pengalaman 40 tahun di padang gurun. 摩西再次的宣告这个律法。 Sekali lagi Musa mengisytiharkan hukum Taurat. 那因为摩西已经经历了40年的信仰 Kerana Musa mempunyai pengalaman 40 tahun 那么他也不是很单纯的重复信仰， dan 重复这个律法。 dan bukan dengan begitu saja dia mengulangi hukum Taurat, 他是再次的解读这个律法， tetapi sekali lagi dia membaca dan melafazkan hukum Taurat 所以 ini. 他是更清楚的宣告律法。 Oleh itu dia mengisytiharkan hukum Taurat dengan lebih jelas. 那这个律法，神的律法是交给谁的呢？ Hukum Taurat ini ditujukan kepada siapa? 对谁说话呢？ Untuk siapa? 这个对象是父母 Dan sasarannya ialah ibu bapa. 所以这里说，你们今天当知道，我不是跟你们的小孩说话，是跟家长说话。 Itulah di sini katakan, ku bukan tujukan kepada anak-anakmu tetapi kepada ibu bapa. 我们看18节， Kita lihat ayat 18. 你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文。19节， 19. 也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。20节， 20. 要写在房屋的门框上，并城门上。那你读到这里看到说，要教训，殷勤的教训你们的儿女。 Di sini jelas sekali memberitahu bahawa haruslah kamu rajin mengajarkan kepada anak-anakmu. 坐在家里，行路，躺下。 Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau baring dan dalam perjalanan. 这是一种环境教育。
Ini merupakan pengajaran dari segi suasana 这是一种机会教育。 dan juga pengajaran dengan peluang. 家长只要你还跟你儿女还住在同一个屋檐底下，那么是家长带领儿女信仰的这个责任。 Bagi setiap ibu bapa yang duduk bersama-sama dengan anaknya dalam sebuah rumah yang sama, dengan itu tanggungjawab mereka ialah mengajar anak-anak mereka. 教导律法神的诫命是家长的责任。 Mengajar dan mendidikkan pengajaran hukum Tuhan adalah tanggungjawab si ibu bapa. 那么我们回想我们真耶稣教会100年的信仰 Dan jikalau kita imbas kembali kepercayaan gereja benar dalam 100 tahun ini, 我个人觉得说我们比较着重于教会的会堂的宗教教育。 dan saya rasa kita lebih mengutamakan pendidikan agama dalam gereja. 所以当我们谈到宗教教育，我们就想到说星期天或者是星期六在会堂的那个宗教教育。 Apabila kita sebut tentang pengajaran agama kepada anak-anak, maka kita akan terfikir tentang kelas yang diadakan oleh gereja pada hari Ahad untuk mendidik anak-anak kita. 但是其实按照圣经的话，父母应该就是教导律法、教导诫命的。 Tetapi jikalau kita rujuk dari Alkitab, ibu bapa lah memainkan peranan yang penting untuk mendidik dan mengajarkan pengajaran ini kepada anak-anak. 所以以色列的历史当中，我们看到，即使他们有中央圣所，但是其实每一个家庭都是一个宗教教育的小单位。 Dalam sejarah umat Israel ini kita dapati, biarpun mereka mempunyai pusat penyembahan, tetapi keluarga mereka juga dijadikan satu tempat pendidikan. 我们再看一个例子， Kita lihat satu contoh 生命记的第7章。 dalam Kitab Ulangan pasal 7. 生命记的第7章， Kitab Ulangan pasal 我 7, 们请看第3节。 kita lihat ayat 3. 第3节， Ayat 3, 不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿。第4节， 4, 因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。那如果我们看这段经文谈到，在进入迦南地之前呢，摩西特的来嘱咐以色列人，不能跟迦南地的外邦人通婚。 Di sini sebelum umat Israel masuk ke tanah Kanaan, khasnya Musa mengingatkan umat Israel supaya jangan membiarkan anak-anak mereka berkahwin dengan orang asing. 那摩西他这里宣告的对象是谁？ Dan siapakah sasaran ucapan ini? 父母。 Kepada ibu bapa. 不能叫你女儿嫁他们儿子，不能叫你的儿子娶他们的女儿。 Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak lelaki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. 所以犹太人的这社会里面到现在还有个观念， Oleh itu, masyarakat Yahudi mereka masih lagi ada satu konsep ini. 父母的责任第一个是教导律法， Tanggungjawab ibu bapa yang pertama ialah mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak. 另外还包括为儿女嫁娶来负起责任。 Kemudian mereka harus bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka. 这个是我们如果说在婚姻辅导的时候，这个常常在教会有举办婚姻的讲座或是辅导。 Dan perkara ini senantiasa disebut waktu kita mengadakan kaunseling pernikahan ataupun seminar tentang pernikahan. 这方面的观念，我们常常是教会的传道人、执事、长子们在讲、在宣讲。 Dan dari segi ini senantiasa dibentangkan oleh pihak gereja seperti diakon ataupun pendeta. 我们常常要求，在青年团契那边多讲这个观念。 Dengan itu kita senantiasa meminta kepada persahabatan-persahabatan belia supaya mereka senantiasa mengungkitkan hal ini. 但是你按照律法的话，其实这方面的观念的灌输教导是从父母来教。 Tetapi jikalau kita tinjau dari sudut ini, kita dapati segi pengajaran ini haruslah dididik oleh ibu bapa. 所以中央圣所那边来加强这方面的观念。 Kemudian pusat tempat beribadah itu hanya menekankan lagi isu ini. 所以我们来思考、反省。 Oleh itu haruslah kita renung dan mengimbas kembali. 我们过去有没有过度的依赖教会的宗教教育？ Adakah pada masa lampau kita hanya
bersandarkan kepada pendidikan agama dalam 我 gereja. 们家庭里面有没有把这个宗教教育的祭坛建立起来？ Adakah kita pernah mendirikan mesbah keluarga kita di rumah? 我们父母有没有负起带领全家人信仰的角色？ Adakah ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarganya untuk memimpin dan mendidik ahli keluarganya? 父母在家里有没有负起教导圣经的角色？ Adakah ibu bapa memainkan peranan mendidik anak-anaknya mengenai pengajaran Alkitab? 我们要思考教会的宗教教育有没有取代家庭的宗教教育？ Apakah kelas pendidikan agama gereja telah mengambil ahli pengajaran pendidikan agama dalam keluarga? 我们知道以色列人他们国家灭亡， Bagi orang-orang Israel yang telah kehilangan negaranya, 那犹太人国家在亡国将近2500年之后， dan selepas 2,500 tahun selepas mereka kehilangan negara mereka, 犹太教竟然没有消失， agama Yahuda belum pernah hilang 犹太教竟然从来不曾断层过， dan agama Yahuda belum pernah menjadi 这 putus. 是一个很难以相信的一个现象。 Dan ini merupakan satu fenomena yang sukar disangkakan. 为什么犹太教的信仰能够持续不断到今天？ Dan mengapakah agama Yahuda dapat berkekalan sampai hari ini? 失去了国家，信仰没有消失， Mereka kehilangan negara tetapi tidak kehilangan kepercayaan, 而是因为他们从始到终都是按照律法的教导，就是在个人家中有这个所谓的家庭祭坛，宗教教育是设在家中。 Ini disebabkan mereka ini mempunyai pendidikan dalam keluarga dan mereka mendirikan mesbah dalam keluarga. Dengan itu mereka menurunkan pengajaran kerohanian ini sampai ke sekarang. 这是我们在管制的期间， Waktu kita dalam masa PKP ini, 我看到一个现象， saya mendapati satu fenomena, 就是有不少的教会宗教教育就搬到线上，用 Zoom 或者是用 Google Meet 来跟学生上课。 saya dapati tidak kurang juga pihak gereja tempatan, mereka menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet untuk mengadakan kelas pendidikan dengan murid-murid mereka. 这个是可嘉可喜的一个现象，是值得我们来认同的一个现象。 Ini merupakan satu keadaan yang harus diteguhkan. 这个时候我们要把信仰带回家。 Dan waktu ini haruslah kita membawa kepercayaan itu sampai ke rumah. 使徒教会他们对于教会的观念是很清楚的， Waktu zaman Rasul, mereka jelas sekali terhadap kepercayaan mereka. 因为当时所谓的教会就是耶稣的宝血救赎出来的圣徒。 Kerana jemaat waktu itu digelar sebagai jemaat adalah golongan orang yang telah dibersihkan oleh darah Tuhan. 我们来看哥林多前书第1章第2节， Kita rujuk kepada 1 Korintus pasal 2, 第1章第2节， pasal 1 ayat 2. 第2节， Ayat 2. 写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人，基督是他们的主，也是我们的主。那这里说神的教会， Di sini katanya gereja Tuhan. 它的定义就是已经在耶稣里面成圣的， Definisinya ialah orang-orang yang telah dikuduskan dalam Kristus 已 Yesus, 经受洗的， yang telah memberi dirinya dibaptis. 在各地求告耶稣之名的圣徒们。 Dan mereka ini merupakan orang-orang kudus yang memanggil nama Tuhan. 所以保罗说，我们就是圣灵的殿。 Dengan itu Paulus berkata, kita ini merupakan bait Roh 这 Kudus. 个殿在希腊文是 naos， 意思说是圣所圣所就包括至圣所跟前面的那个圣所。 Bait Kudus ini adalah membawa maksud kemah pertemuan, yaitu tempat kudus dan tempat maha 那是 kudus, 很圣洁、很隐秘的地方，只有祭司可以进到里面。 yaitu suatu tempat yang sangat kudus dan hanya membenarkan imam untuk masuk. 在里面呢，有神的宝座， Di situ, di dalamnya adanya takhta Allah, 在约柜上头有这个施恩座嘛，就是神的宝座。 sebab di atas tabut perjanjian adanya takhta Tuhan. 那今天我们没有
圣殿， Tetapi hari ini kita tidak mempunyai bait suci. 我们有会堂，我们暂时不能使用。 Kita ini mempunyai aula gereja tetapi tidak dibenarkan untuk menggunakannya. 但是我们要醒悟说，我们本身就是圣灵的殿啊。 Tetapi haruslah kita ingat bahawa diri kita ini merupakan bait Allah yang 所 kudus. 以我们的家应该就是家中的教会。 Dengan itu keluarga kita haruslah dijadikan jemaat di keluarga. 问题是我们有没有，我们长期在会堂聚会的信徒啊，有没有把这个信仰带回到我们的家里？ Dan masalahnya lah, apakah pemercaya yang senantiasa rajin berkebaktian di gereja itu membawa kepercayaannya juga ke dalam 犹 rumahnya? 太人有圣殿的时候，后来信仰堕落。 Apabila orang-orang Yahudi mempunyai bait suci tetapi kemudiannya kepercayaan menjadi merosot. 所以说洁净圣殿， Tuhan Yesus menyucikan bait suci. 他说为什么把我父的殿变成买卖的地方，菜市场啊？ Katanya, mengapakah kamu menjadikan tempat kudus Bapakku ini tempat menjual beli? 那后来第二次洁净圣殿也说，为什么把圣殿我父的殿啊变成贼窝啊？ Dan kemudian kali kedua dia datang membersihkan aula gereja itu, katanya, mengapa kamu menjadikan tempat yang kudus Bapakku ini tempat samun pencuri? 到了启示录， Dan sampailah kitab Wahyu, 圣灵责备犹太教的那些犹太人啊， Roh Kudus menegur orang-orang dalam agama Yahudi, 不是真实的犹太人啊， iaitu bukan orang Yahudi yang asli. 堕落变成什么？ Mereka menjadi binasa sehingga bagaimana? 变成撒旦会， Mereka menjadi kumpulan si jahat 专门逼迫主耶稣的门徒、主耶稣的教会。 yang sengaja untuk menganiaya dan menindas gereja-gereja Tuhan dan pengikutnya. 所以这样堕落的信仰很自然的，圣殿对他们说其实没有存在的意义了。 Kepercayaan yang merosot ini gereja itu tidak lagi menjadi bermakna kepada mereka yang mempunyai kepercayaan yang merosot, 买书记 iaitu bait suci ini. 啊，那我们100年之后的信仰， Tetapi bagi kepercayaan kita seabad yang kemudian, 我们在教会崇拜有没有流于形式？有没有成为一种形式化的信仰 ？routine the formality。 adakah kepercayaan cara kita berkebaktian dalam keluarga itu menjadi seperti satu rutin saja? 是不是这种外表的礼仪的崇拜？ Ataupun kita hanya menjalankan ibadah secara luaran, 但是内心的诚实跟虔诚有没有？ tetapi tidak mempunyai kesungguhan dalaman itu. 信仰有没有俗化？ Apakah kepercayaan kita telah 我们的 diduniawikan? 内心还是圣洁的吗？ Apakah batinia kita itu masih kudus? 或者有没有把政治带入教会？ Ataupun kita juga membawa hal politik ke dalam gereja? 有些人因为会堂这个圣殿充满偶像， Ada sebahagian gereja yang dipenuhi dengan patung berhala, 结果这个圣殿被毁，他们被掳到巴比伦。 kemudian bait suci mereka telah dimusnahkan dan telah ditawan ke kota 我 Babel. 们的会堂不可能，我们不可能允许把偶像带到会堂。 Dan kita ini tentu sekali tidak akan membawa patung berhala ke dalam gereja. 但是我们的身体的殿还是圣洁的吗？ Tetapi apakah bait suci tubuh kita ini masih 我们 kudus? 的内心有偶像吗？ Apakah kita ada patung berhala dalam hati? 我们的心有没有被掳到这个世界？ Adakah hati kita telah ditawan ke dalam 你 dunia? 对这个世界的事情有没有上瘾呢、啊？都被捆绑啊！ Adakah kita dicemari ataupun telah menjadi dibelenggu oleh hal duniawi? 所以我们不但要把这个崇拜跟信仰带回家， Bukan sahaja kita harus membawa masa kebaktian dan juga hati kepercayaan itu ke dalam 这 keluarga. 个时候我们也应该把握好机会，把侍奉带回家。 Kita juga harus memegang peluang ini untuk membawa ibadah kita ke dalam keluarga. 特别现在我们要善用网络的方便呢、 Terutama sekali sekarang ini kita menggunakan kemudahan internet 以线上的方式来服侍，更加灵活，更加有效。 dan lebih berkesan jikalau kita menjalankan penyembahan dan juga pelayanan di atas talian. 信徒透过这个网络来聚会， Pemercaya dapat menghadiri kebaktian melalui atas talian 我们可以透过网络来布道， dan melalui atas talian ini kita juga dapat menjalankan penginjilan 进行宗教教育， dan juga menjalankan pendidikan agama 透过网络来团契， dan kita dapat menjalankan persahabatan melalui internet, 查经讲习会， mengkaji Alkitab dan mengadakan seminar 或者是个人的信仰辅导。
ataupun counseling individu. 把家里转化为一个崇拜的场所， Kita tukarkan keluarga kita menjadi tempat penginjilan. 把我们的家变成教会的团契活动中心， Jadikanlah keluarga kita pusat untuk menjalankan persahabatan, 成为圣灵居住的殿。 untuk dijadikan tempat didiami oleh Roh 我们用 Kudus. 心里跟诚实来拜神。 Dan kita menyembah kepada Tuhan dengan roh dan juga kebenaran. 那接着我们要思考一个问题， Dan kemudian kita harus fikirkan, 要更前瞻性的思考一个未来的问题。 kita harus memikirkan dengan lebih teliti suatu masalah di masa depan. 我说的未来可能是很快就要发生的， Masa depan yang saya maksudkan ialah suatu kemungkinan yang cepat, 就是当这个病毒疫情过后， iaitu sebaik saja berlalunya wabak ini, 就是所谓的后新冠病毒时代来临之后， iaitu apabila datangnya zaman baru, iaitu selepas zaman COVID-19 ini, 居家管制过去了之后， dan selepas perintah kawalan pergerakan ini telah diberhentikan. 我们还需要回到会堂聚会吗？ Adakah kita masih lagi kembali berkebaktian dalam gereja? 我们思考这个问题。 Dan mari kita fikirkan tentang hal ini. 这个最近我们很强调家庭聚会、家中祭坛。 Kerana sejak kebelakangan ini kita sedang menekankan kebaktian dalam keluarga. 那么我们从刚刚有读过2节经文 Dari dua nas ayat yang kita baca tadi, 一开始我们有读过使徒行传第2章46节， mula-mula tadi kita baca Kisah Rasul 第2章的46节， pasal 2 ayat 46. 他们天天同心合意，恒切的在店里且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 第5章42节， Pasal 5 ayat 42. 他们就每日在店里，在家里不住地教训人，传耶稣是基督。那么这一节呢，这一节是最后一次记载使徒教会在圣殿聚会或者是传福音。 Di sini ayat ini merupakan kali yang terakhir mencatatkan bahawa umat Tuhan menghadiri kebaktian di bait suci. 所以我们看到使徒教会他们一开始崇拜的最原始的那个模型那个形式，其实是在圣殿也在家里敬拜神。 Corak menyembah kepada Tuhan bagi umat Israel pada zaman Rasul itu yang paling mula-mulanya mereka jalankan di dalam bait suci dan juga di dalam keluarga. 那我们刚才也稍微提到说，在律法时代开始了， Dan juga kita bentangkan tadi apabila mulanya zaman hukum Taurat, 虽然他们有会幕，后来有圣殿， walaupun mereka mempunyai kemah pertemuan kemudian ada bait suci, 但是律法要求每一个家长每一天在家里教导律法，不断的殷勤，不断的教导儿女。 tuntutan daripada hukum Taurat ialah ketua rumah haruslah dengan rajin ataupun tidak berhenti-henti mendidik dan mengajar anak-anak mereka di rumah. 所以这个崇拜方式呢，从旧约律法或者是从新约的使徒教会来看，都是双轨制的。 Oleh itu daripada segi pengajaran agama ini kita dapati biarpun dalam zaman dahulu iaitu zaman hukum Taurat ataupun zaman perjanjian baru dalam zaman Rasul, mereka ini sepertilah satu landasan. 所以我们可以这样说这样结论 Dan kita boleh membuat kesimpulan bahawa 什么是完整的信仰生活 apakah artinya hidup kerohanian yang sempurna? 就是圣殿崇拜结合家庭的崇拜。 Di mana kebaktian dalam gereja itu haruslah seiras ataupun seimbang dengan kebaktian dalam keluarga kita. 集体的崇拜要结合肢体的关系。 Di mana kebaktian secara berkumpulan itu haruslah juga selaras dan juga seimbang dengan kebaktian ataupun perhimpunan individu. 我们今天非常鼓励家庭祭坛， Kita menggalakkan mesbah keluarga, 但是不是要取代教堂的集体崇拜， tetapi bukan bermaksud untuk menggantikan himpunan dalam gereja, 而是要强化我们的信仰， tetapi adalah untuk memperkukuhkan lagi kepercayaan 而是 kita, 让我们信仰达到平衡， sehinggalah kepercayaan kita menjadi seimbang, 让
集体崇拜跟家中的崇拜呢，可以相辅相成。 supaya kebaktian perhimpunan dalam gereja itu menjadi selaras ataupun seimbang dengan kebaktian dalam keluarga kita. 我们来看这个希伯来书第10章。 Kita rujuk kepada kitab Ibrani pasal 10. 希伯来书第10章第23节 Kitab Ibrani pasal 10 ayat 23念到26节 hingga ayat 26. 23节 Ayat 23. 也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。24节 24. 并要彼此相顾，激发爱心，激励行善。25节 25. 你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人倒要彼此勉励。既然知道那日子临近，就更当如此。26节 26. 因为我们得知真道以后呢，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。那我们看到希伯来书的作者在前面的几章谈到耶稣怎么成全这个救恩呢？ Di sini pengarang kitab Ibrani dalam pasal yang depan itu dia telah menuliskan bagaimana Kristus menggenapkan anugerah 十 keselamatan. 字架怎么成全律法， Bagaimana kayu salib menggenapkan hukum Taurat 带来给我们一个活泼的盼望。 sehingga membawa kepada kita suatu pengharapan yang hidup. 那么我们教会，我们信徒得到这个盼望之后， Dan setelah gereja ataupun jemaat memperolehi pengharapan ini, 所以说我们要持守信心，持守这个盼望， waktu ini kita harus mempertahankan pengharapan ini 不能动摇 dan janganlah kita bergoyang. 那这个信心，这个盼望你要怎么持守？ Bagaimana kita mempertahankan iman dan juga pengharapan ini? 是自己每天在家灵修吗？ Adakah kita hanya menyempurnakan kerohanian di rumah? 还是隐居到山上，自己每天祷告，每天进食吗？ Ataupun kita berpindah ke atas gunung dan berpuasa dan berdoa di situ? 这个信仰持守的方式，接下来就24节、25节了。 Cara ataupun kaedah untuk mempertahankan kepercayaan ini di ayat 24 dan 25. 在25节说，作者提醒说，不可停止聚会啊。 Ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 这个聚会就当时是在家中啊。 Pertemuan-pertemuan ibadah ini hanyalah di rumah. 当时他们是没有会堂，但是他们有固定的一个某某人的家，然后一同聚会。 Kerana waktu itu mereka tidak mempunyai bait suci tetapi mereka berhimpun di rumah yang tertentu. 比如说在哥罗西的话， Misalnya jikalau di Kolose, 他们在腓利门的家聚会。 mereka menjalankan pertemuan ibadah di rumah Filimon. 在腓利比的话， Jikalau di Filipi, 他们就在吕底亚的家聚会。 mereka menjalankan pertemuan ibadah di rumah Lydia. 在以弗所的话， Jikalau di Efesus, 他们在雅居拉跟这个雅居拉的家来聚会。 mereka menjalankan pertemuan-pertemuan ibadah di rumah Aquila. 他们有固定的家中的这个崇拜的地方， Mereka mempunyai satu tempat yang telah ditentukan untuk menjalankan ibadat rumah. 那不能停止。在希腊文里面就说不能放弃不能放弃聚会。 Janganlah kita menjauhkan diri, itu dalam bahasa asal ialah jangan berhenti. 那换句话说，我们行动管制停止之后呢，你不能放弃到会堂聚会啊。 Artinya, selepas tamatnya PKP ini, jangan kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah dalam gereja. 因为会习惯哦。 Janganlah kita dibiasakan. 我们现在停止聚会超过将近2个月了。 Sebab kita sudah berhenti datang ke gereja untuk beribadah lebih kurang 2 bulan. 这个不能成为不到会堂聚会的一个习惯啊。 Dan janganlah kita menjadikan ini suatu kebiasaan untuk tidak datang berkebaktian. 习惯这里的意思这个本来的这个习惯，它可以把它翻成伦理。 Kebiasaan menjadi suatu kebiasaan jikalau kita terjemahkan kepada satu erti yang lain ialah etika. 就是你习惯不聚会的话，它会成为你的一种生活的习俗，一个惯例啊。 Iaitu jikalau kita membiasakan diri untuk tidak datang berkebaktian itu, ia akan menjadi satu etika dalam hidup seharian kita. 那么为什么要聚会呢？ Mengapa kita harus berkebaktian? 因为集体的聚会有这个它的需要。 Kerana memang ada keperluan untuk kebaktian secara berkumpulan. 24节说要彼此相顾， Ayat 24 memberitahu supaya saling memperhatikan 要激发爱心， dan saling mendorong.
要勉励行善。 dan juga mendorong dalam hal kasih dan pekerjaan baik. 我们人都有软弱， Manusia mempunyai kelemahan. 人都有惰性啊 Manusia juga ada sifat yang merosot. ，malas。 Maaf, ada sifat malas. 尤其我们独自一个人信仰落单的时候，会有诱惑，有时候会有魔鬼的工作。 Iaitu terutama sekali apabila kita bersendirian ataupun ketika kepercayaan kita menjadi sunyi, 所以， akan datangnya penggodaan. 所以你看主耶稣差派门徒是两个出去， Itulah sebabnya ketika Tuhan mengutus murid-muridnya adalah secara berdua. 彼得跟约翰是祷告的良伴呐、 Petrus dan juga Yohanes mempunyai teman untuk berdoa. 固定时间到圣殿祷告。 Mereka pergi berdoa dalam bait suci dalam masa yang telah ditetapkan. 所以我们信仰不能一个人走天国路， Dengan itu, kepercayaan kita bukanlah seorang diri dalam jalan ke syurga ini. 我们信仰是需要彼此勉励的， Kepercayaan kita memerlukan saling memperhatikan, 彼此来学习，彼此来效法 saling mencontohi dan saling mempelajari. 啊。那我们知道十字架的救恩， Dan kita tahu bahawa anugerah di atas kayu salib 不但要成就我们跟神的和睦的关系， bukan sahaja untuk menggenapkan perdamaian di antara kita dengan Allah, 也是要成就我们人与人之间和睦的关系。 tetapi juga adalah untuk menggenapkan hubungan di antara manusia. 所以十字架的救恩绝对不可能说你只爱神，但是却不顾及肢体的生活。 Oleh itu, anugerah kayu salib itu jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. 因此 Maaf, jangan kita hanya mengasihi diri kita dan tidak memperdulikan yang lain. 那这样的信仰，如果不上教堂聚会的信仰是绝对不健康的。 Sebab kepercayaan yang sama sekali tidak menghadirkan diri dalam gereja itu tidak sehat. 或者你来聚会，但是你不跟同龄打交道，那这样的信仰也是绝对的，也是一种病态。 Ataupun jikalau kita datang ke gereja untuk berkebaktian tetapi tidak saling memperhatikan seiman yang lain, So you see- ia juga merupakan satu keadaan yang tidak sehat. 那么接下来26节哈， Seterusnya ayat 26, 谈到说，得知真道以后，故意犯罪就没有赎罪祭了。 sebab jikalau kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa. 那不能停止聚会的勉励，是把它放在犯罪的前面的。 Oleh itu, nasihat jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah haruslah berada di depan 没有，他 perkara melakukan 这一 dosa. 节在犯罪得知真道、故意犯罪的前面， Ia berada di hadapan ayat seterusnya. 也就是说，你如果习惯不聚会的话，你可能会软弱到犯罪啊。 Maksudnya jikalau kita membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah akan mengakibatkan kita berbuat dosa. 然后最后这里有谈到说，第25节的最后一句话 Ayat 25 kalimat terakhir, 要彼此勉励。既然知道那日子临近，就更当如此。 haruslah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 这个说明，当我们发现说，末日越来越近了， Apabila kita mendapati bahawa hari kiamat sudah menjelang, 我们应该更加的要加强集体崇拜的聚会。 kita seharusnya semakin giat untuk mengadakan pertemuan ibadah secara berkumpulan. 所以末日临近之前，教会要更迫切需要聚会， Maka- 更频密的聚会。 Pihak jemaat haruslah lebih giat dan rajin berkebaktian sebelum menjelangnya hari kiamat, 让我们能够凝聚集体同心崇拜，让我们信仰力量会更强大。 agar kepercayaan dan juga iman kita menjadi sangat kuat setelah menghadiri kebaktian berkumpulan. 让我们追求达到教会是我的家。 Dan kita berusaha untuk mencapai sehingga kita katakan gereja itu rumah saya 我的家是教会 dan rumah saya itu ialah gereja. 所以我们可以结论说， Dan kita membuat satu kesimpulan, 在行动管制之后， dan selepas tamatnya PKP ini, 在后新冠病毒时代， iaitu zaman yang baru selepas COVID-19 ini, 我们一定要恢复会堂的聚会。 kita haruslah membaik pulihkan kebaktian dalam aula gereja. 我们绝对不能停止聚会。 Dan jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 这个病毒时期让我们提醒说，末日
来临了，更加的近了。Bagi wabak yang menular seperti COVID-19 ini telah mengingatkan kita bahawa dunia yang hampir kiamat itu sudah menjelang. 所以我们需要更加加强聚会。 Dengan itu kita memerlukan satu mempunyai sifat yang giat untuk berkebaktian. 愿主耶稣祝福大家， Semoga Tuhan memberkati kita semua. 一切的荣耀归天上的真神。 Dan kepada nama Tuhanlah yang empunya segala kemuliaan. 我们现在来唱赞美诗 Seterusnya kita nyanyi kidung 162首。 bilangan 162.我们接下来要祷告来结束早上的聚会。 Seterusnya kita akan mengakhiri kebaktian pagi ini dengan doa. 让我们继续为这个病毒疫情来祷告。 Kita teruskan bantu doa untuk wabak yang menular ini. 为教会的圣工信徒的信仰的保守来祷告。 Kita mendoakan kerja gereja dan juga pengekalan kepercayaan setiap pemercaya. 我们也继续为前线的医务人员来代祷。 Kita juga mendoakan petugas-petugas yang berada di barisan hadapan. 现在我们同心合意的祷告。 Sehati sujud berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。
我靠耶稣，靠耶稣，我时刻靠耶稣，耶稣是人不足，我祝福本苦。我靠耶稣，靠耶稣，我时刻靠耶稣，耶稣是人不足，我祝福本苦。我们在上会之前呢，有一些报告。 Dan sebelum kita bersurai, ada beberapa pengumuman. 在5月25号星期一公共假期， Pada 25 hari bulan Mei, hari Isnin iaitu cuti umum, 早上8点半到中午12点20分， dari jam 8.30 pagi hingga jam 12.20 minit tengah hari, 我们有一个线上的泉州青年进修会， kita akan mengadakan satu seminar belian seluruh Sabah di atas talian. 所以我们会透过 YouTube 还有 Facebook 来做一个线上的进修会。 Kebaktian atas talian ini akan dijalankan melalui YouTube ataupun Facebook. 所以我们欢迎弟兄姐妹上线来参加。 Dan kami sudi sekali kami ingin berserta dengan saudara-saudari untuk menyertai kebaktian atas talian ini. 我们早上的聚会到这里结束， Kebaktian pagi ini setakat ini saja. 大家平安上会。